أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Okay, InsyaAllah untuk pengajian malam ini kita akan sambung di muka surat 534 bacaan surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah saya akan sharekan di skrin. Bacaan surah Al-Waqi'ah. Okay, di muka surat 534. Okay, tanpa membuang masa saya akan sambung bacaan surah Al-Waqi'ah bermula ayat 7 hingga ayat 9 terlebih dahulu. Okay, kepada yang baru masuk boleh mutekan dahulu suara supaya tak ganggu. Jelas? Okay, terima kasih. Saya akan bacakan dahulu 3 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Seterusnya saya akan sambung kepada penerangan bermula pada ayat yang ke-7. Tengok. Wa kuntum. Adanya tanda bacaan dengung, nun yang tidak bertanda berjumpa huruf ta. Jadi kita bersedia nak sebut huruf ta, tolakkan hujung lidah ke belakang gigi atas. Wa kuntum. Wa kuntum. Seterusnya, mim bertanda sukun ini adalah bacaan nyata. Saya tuliskan. Ini kita bacakan dengung sebanyak 2 harakat. Saya tuliskan di 2. Tum bacaan yang nyata, rapatkan bibir. Bacaan nyata, kita kemaskan sahaja bunyinya. Nyata ni tidak ada dengung, seolah-olah dia berhenti seketika. Wa kuntum Okay, kemaskan, tolakkan sahaja makhrajnya di belakang gigi bawah. Jangan jelirkan lidah. Adanya alif kecil, kita bacakan panjang 2 harakat. Saya tuliskan kat sini 2H. 2 harakat. Jalsa. Tanwin tidak selari bertemu dengan huruf sa. Jadi kat sini terhasil bacaan dengung sebanyak 2 harakat. Okey, dengung pada kalimah ini, jalsa, bersedia kita jelirkan lidah. Jalsa. Dijelirkan lidah kerana kita bersedia nak sebut huruf sa. Kemudian kita tengok la, sala. La ini kita baca panjang 2 harakat. Sah. Sah ni kita matikan terus bunyinya. Jadi sah. Saya tuliskan sah. Tapi dia kena jelirkan lidah. Ada yang baru nak masuk. Ya, kena jelirkan lidah. Jadi dia buatkan bunyi dia salasah. Matikan. Salasah. Saya bacakan semula ayat ke-7. Wa kuntum azwajan salasah. Seterusnya ayat ke-8. Ke-8. Saya tukar color warna purple. Fa'aus. Saya nak fokuskan pada bacaan sukun huruf sad. Okey, bacaannya tebal. Tidak kemas.
bacaannya tebal. Okay, tapi kena hati-hati. Kat mana yang kita nak tebalkan? Kita nak tebalkan bunyi pada huruf sad ini. Huruf sad bertanda sukun baru kita baca tebal. Okay, maksudnya tak boleh tebalkan siap-siap. Bila nak masuk huruf sad ni baru tebalkan. So, okay, kepada yang baru masuk, boleh mutekan dahulu suara. Yang baru masuk. Okay. Kita sambung semula ayat ke-8. Fa'aus. Ni, hamzah nganga ni jangan kita tebalkan. Kadang-kadang dia terikut dengan huruf sad. Dia bunyi fa'aus. Dia dah muncung siap-siap. Fa'aus. Os adalah bunyi yang kurang tepat. Maksudnya kena nganga dulu pada kalimah hamzah ini. Kena nganga dahulu. Fa'aus. Baru kita tebalkan. Fa'aus. Aus. Nganga dulu kemudian baru kita muncung sedikit. Baru bunyinya cantik. Jadi saya sambung semula. Fa'aus. Fa'aus. Sekejap, ada yang Fa'aus. Ha ini ada tambahan alif kecil. Jadi kita baca panjang 2 harakat. Bacakan panjang 2 harakat. Fa'aus. Bul maimanati. Kat sini kena kemaskan bacaan huruf lam bertanda sukun. Jangan lantunkan, kemaskan sahaja, lekatkan ke gusi atas. Fa'aus habul maimanati ma. Ada tanda bacaan panjang, ombak berjumpa dengan hamzah. Jadi kat sini kita bacakan panjang 4 ataupun 5 harakat. Aus. Aus ni juga bacaan dia yang macam mula-mula tadi. Pastikan pada huruf hamzah kita nganga dahulu. Kemudian dalam masuk ke huruf sad baru kita muncung. Aus. Aus. Ha ini kita baca panjang 2 harakat. Bul maimanah. Kat ujung ni kita matikan tak marbutah itu. Huruf tak marbutah, ini namanya tak marbutah ataupun dipanggil tak yang tertutup. Tak marbutah atau dipanggil tak yang tertutup. Ustazah boleh nak tanya sekejap tak? Boleh, ya. Okey, kan yang kalau huruf ni, kalau yang huruf yang sebelum tu yang salasah tu kan, salasah, yang tu kita matikan dia straight jadi macam ha kan, tapi yang ayat sebelum tu kan dia ada macam ayat yang minggu lepas tu kan, macam roja kan, yang tu kita matikan bila ada tanwin tu kita matikan jadi baris satu je bila kita nak wakaf. Tapi yang ni kalau in case of ha ni, tak marbutah ni kita kena tak boleh macam salah sata tu kan, kena salah sah tu. Yang hukum dia apa benda tu kan? Apakah okey. Terima kasih kepada soalan. Okey, saya akan terangkan sedikit. Okey, mungkin ada yang keliru sebab sebelum ni kalau jumpa yang tanwin berbaris atas, dia kena tinggalkan satu baris kan? Okey. Jadi kat sini saya akan terangkan. Sekejap ya, saya tambah. Saya stop share dulu boleh? Sebab saya buka dekat yang ni. Okay, saya buka kat whiteboard. Okey, ceritanya ini adalah berkaitan dengan kita panggil hukumnya mad iwad. Mad iwad. Okey, mad iwad ni apakah ia? Okey, apakah itu mad iwad? Okey, apabila huruf berbaris tanwin atas, huruf berbaris tanwin atas berhenti di hujung ayat, kita bacakan panjang 2 harakat. Sekejap saya tulis poin-poin dia dahulu.
Kalau kita tengok, kita dulu tengok dulu keterangan bagi Mat Iwat. Dia adalah huruf-huruf yang dekat hujung yang berbaris tanwin atas dan dia akan bunyikan atau membacakan 2 harakat sekiranya dia berhenti. Saya ambil contoh, saya tuliskan kat sini. Pada kalimah, saya ambil contoh ni kalau kita berhenti dekat iwaja. Iwaja. Dan dia ada 2 tanwin. Sekiranya kita berhenti kat sini, saya nak beritahu tentang tajwid Mat Iwat ni. Dia Ustazah, suara Ustazah tak jelas lah. tak jelas. Tak jelas. Buatkan sikit. Jelas tak? Okey. Okey. Dah. Boleh mutekan dahulu suara supaya dia lagi jelaslah suara saya. Okey. Saya sambung semula. Dari huruf alif sampai ya, ada 2 huruf sahaja iaitu huruf ta marbutah dan juga huruf hamzah. Ada ta ini kalau kita berhenti kat hujung apabila dia tanwin nganga, dia tiada tambahan alif dekat hujung. Hamzah pun kadang-kadang ada juga yang apabila dekat hujung ayat dia tak ada tambahan alif. Jelas tak kat sini? Ke berat? Okay. Selain daripada 2 huruf ini, huruf ba, huruf ta, selain daripada 2 huruf ini, kalau dia berhenti dekat hujung dia ada tambahan huruf alif ni. Dan dia ada tanwin baris atas lah. Apabila keadaan dia jadi macam ni, baru kita akan bunyikan panjang, baca 2 harakat. Iwajah. Dia bukan iwajah, tapi dia panjangkan 2 harakat. Iwajah. Okay, berbeza pula kalau kita jumpa tak marbutah. Untuk tak marbutah ni di case special, dia matikan terus. Ni dia ada kaitan sedikit dengan nahu bahasa Arab lah untuk tak marbutah ni. Dia memang special. Contohnya kalau kita ambil tadi surah Al-Waqi'ah ayat 7 tadi kan. Salasah ataupun maimanah. Sekejap. Yang tadi. Salasah, saya ambil contoh dia yang pertama. Salasah. Okay, dia ada tanwin selari ke atas. Okay, untuk tak marbutah, dia memang kalau kita berhenti, dia akan matikan terus dan akan berbunyi ha. Dia tidak akan bunyi salasata. Okay, salah satu sebabnya dia tiada tambahan alif selepasnya. Dan juga dia ni special lah, dia ikut ada kaedah nahu bahasa Arab berkaitan dengan maksud lah. Kalau berhenti dia memang matikan terus dan dia berbunyi seolah-olah macam huruf ha. Salasah. Salasah. Tapi selain daripada tak marbutah, kalau huruf jim ke, kalau huruf ghasaqa ke, jangan saya tulis yang ni pun kalau kita berhenti, dia akan bunyikan 2 harakat lah kat hujung. Ghasaqa. Ini adalah hukum Mat Iwat. Kerana dia ada tambahan alif dan juga dia berhenti dengan tanwin berbaris atas. Dan dibaca 2 harakat lah. Iwajah, ghasaqa. Tapi special case tak marbutah ni dia memang tanwin ke, tak tanwin ke, dia memang matikan terus bunyinya. Contohlah kalau tadi yang salasah untuk ayat ke-7 surah Waqi'ah. Lagi yang tadi pada ayat ke-8 maimanah. Maimanah tu dia tak ada tanwin pun kat hujung, kita matikan juga. Dia macam bunyi ha.
kes lah untuk tak marbutah ni memang berhenti bunyi ha. Lain malah. Okay. Ada tambahan sedikit lagi. Untuk hamzah berbaris atas. Dia ada dua keadaan. Kadang-kadang dia ada tambahan alif kat hujung. Tak jelas lah suara tu. Suara tak jelas sangat. Saya. Jelas? Okey, saya sambung semula. Okay, untuk hamzah tanwin di atas, dia ada dua keadaan. Kadang-kadang dia ada tambahan alif, kadang-kadang dia tak ada tambahan alif. Tak dengar, suara saya tak jelas. Sekali lagi, dengar tak suara saya? Okey dah okey. Dah okey dah jelas. Suara Ustazah jelas tapi background tu bising. Oh, ya ke? Background Ada saya. bunyi macam tu. Oh, bunyi. Saya tak ada bunyi buka kipas pun. Bunyi bising eh? Bunyi background tu. Bukan suara Ustazah jelas. Oh, suara saya jelas je. Background bising. Okey. Saya sambung sebab macam mana bunyi background ni. Saya setting kejap. Sambung dia Ustazah. Sambung je Ada bunyi bising tu ganggu sangat ke dia okey je? Sambung je Kalau Boleh dengar. Boleh suppress background noise. Kalau macam ni ada bunyi bising lagi tak? Sebab saya dah tutup dekat. Tak ada. Tak ada? Tak ada bunyi Tak ada. bising? Tak ada. Okey. Saya sambung semula. Okey, terima kasih kepada yang tegur. Sebab saya tak tahu kan. Okey. Saya sambung semula. Okey, ni saya tukar. Okey, pada huruf hamzah nganga untuk bacaan mad iwad ni dia ada dua keadaan. Kadang-kadang dia ada saya tulis keadaan yang pertama ni apabila berhenti dekat hujung dia ada tambahan alif. Tanwin nganga. Okey, untuk keadaan ini dia maafkan saya. Sekejap saya tersalah. Okey, untuk hamzah tanwin atas ni apabila dekat hujung, kadang-kadang dia memang tak ada tambahan alif. Dia sama macam tak marbutah. Saya dah tersalah. Okey, untuk hamzah nganga, dia tak ada tambahan alif. Tetapi kalau berhenti, saya tunjuk contoh dia. Ada pada surah Al-Waqi'ah juga. Okay, kalau kakak boleh tengok dekat surah Al-Waqi'ah pada ayat, sekejap saya buka, 500. Pada kalimah di ayat 35. Okay, cuba buka surah Al-Waqi'ah ayat 35. Kita tengok dekat hujung tu. Okay, so dia tulis kat sini Al-Waqi'ah ayat 35. Al-Waqi'ah ayat 35. Okay, kat hujung dia kalau kita berhenti, dia tulis kat situ kalimahnya ialah Insya. Okay. Dia tanwin baris atas. Dia berhenti kat hujung Insya. Okay. Untuk huruf hamzah juga dia tiada tambahan alif dekat hujung apabila tanwin nganga, tanwin atas. Tetapi kalau kita berhenti kena bacakan panjang dua harakat. Jadi kat sini dia akan bunyi insya'a. Walaupun dia tiada tambahan alif. Yang ada tambahan alif adalah huruf-huruf selain tak marbutah dan juga hamzah. Huruf-huruf jim, qaf, selain daripada dua huruf ni, kalau kita tengok tanwin nganga dia mesti ada tambahan alif. Dan kalau dia berhenti kat hujung, memang kena buang satu baris dan bacakan panjang dua harakat. Okey, setakat ni. Ini Ustazah, ini ada bunyi background dia tu. Ini bunyi bising tak dengar? Bunyi bising. Bunyi Ustazah. Ya ke? Sekejap saya try tukar mic. Saya rasa dah tukar. Kalau saya tak guna mic. Betul bunyi bising sangat Ustazah.
Bising. Kalau macam ni bunyi bising ke tak? Tak. Okey. Bunyi saya tak guna mic Tak. Ni tak. Ini tak Jelas sahaja ke suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah selesai dia penerangan untuk Mak Iwat. Jelas tak penerangan saya? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, Jelas, terima kasih. Faham Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, jadi insyaAllah saya akan sambung semula di bacaan surah Al-Waqi'ah kita tadi. Saya sharekan semula. Sekejap. Mana ke? Okey. Sambung semula bacaan pada ayat ke-8. Okey, dia dah terpadam dah. Okey, untuk ayat 7 tadi saya highlightkan semula. Kat sini kuntum kita dengung 2 harakat. Ya. Wa dibaca 2 harakat panjang. Jalsa kita dengung 2 harakat. Saya tuliskan di 2. La ini bacakan panjang 2 harakat. Sah kita matikan terus dan jelirkan lidah. Salasah. Sah yang jelirkan lidah. Sah, saya tuliskan kat sini JL. Jelir lidah. Okay, saya sambung ayat ke-8. Fa'aus. Tebalkan tapi pastikan nganga dahulu pada huruf hamzah. Fa'aus. Ha kita bacakan 2 harakat panjang. Bul mai manati ma'a. Ombak berjumpa hamzah kita bacakan panjang 4 ataupun 5 harakat. Ha kita bacakan panjang 2 harakat. Bul kemaskan saja makhraj huruf lam. Bul mai manah. Ini kita matikan dengan bunyi ha. Mai manah. Seterusnya saya sambung ayat ke-9. Wa aus. Aus ini juga kena kemaskan bacaannya. Hamzah nganga kita nganga dahulu. Dekat sini nganga. Okey. Sad sukun baru kita tebalkan bunyinya, angkat lidah yang kat belakang tu. Wa aus tebalkan dan muncung sedikit. Wa aus. Ha ini kita bacakan panjang 2 harakat. Bul kemaskan mash. Okey, kat sini saya nak cerita sedikit berkenaan dengan sifat huruf shin apabila dia bertanda sukun. Okey, dia ada satu sifat kita panggil dia sifat hamas. Hamas tetapi dia yang medium. Maksudnya kita sembur, angin dia tersembur. Angin tersembur. Okay, ini adalah sifat dia kalau dia bertanda sukun. Okay. Hamas iaitu angin yang tersembur, jadi dia akan menghasilkan bunyi mash. Dia akan keluar angin lah. Mash amati ma'aus. Okay, kat sini ada tanda bacaan panjang ombak. Berjumpa hamzah kita bacakan panjang 4 ataupun 5 harakat. Ma'aus ha tekan di tengah kerongkong ha dan panjangkan bacaannya kepada 2 harakat. Bul mash keluarkan angin yang tersembur. Mash mah ni kita matikan dengan bunyi ha. Jadi sekali lagi saya bacakan ayat ke-9. Wa aushabul mash'amati ma aushabul mash'amah. Okey, selesai penerangan untuk ayat 7, 8 dan 9. Okey, boleh unmutekan suara. Kita akan bacakan beramai-ramai. Ayat 7, 8 dan juga ayat 9. Okey, boleh buka mic. Kita akan bacakan bermula ayat 7 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus mulakan bacaan ayat ke-7. 1, 2. Wakuntum azwajan
Salasah. Salasah. Okey, cantik. Seterusnya ayat ke-8. 1, 2 mula. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Okey, cantik. Seterusnya ayat ke-9. 1, 2 mula. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya saya nak volunteer siapa nak bacakan ayat ke-7. Okey, boleh sebutkan nama dan bacakan. Kak Zainal baca. Okey, Kak Zainal baca. Okey, bacakan ayat ke-7. Wa kuntum azwajan salasah. Alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey, seterusnya ayat ke-8. Okey, siapa nak bacakan? Haida. Okey, boleh bacakan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey, seterusnya ayat ke-9. Siapa nak bacakan? Azmaria baca. Boleh Kak Asmaria? Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Okay, cantik bacaannya. Boleh kemaskan sedikit lagi dekat kalimah asha yang pertama ni. Panjangkan 2 harakat. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Alhamdulillah, bacaannya bagus. Cantik bacaannya. Okey, seterusnya kita akan bergerak di ayat berikutnya, ayat ke-10. Saya akan pergi ayat yang berikutnya. Okey, ayat 10, 11 dan 12. Okey, ayat ni pendek-pendek saja. Okay, saya bacakan dahulu ayat 10, 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Okay, saya akan mulakan ayat 10 terlebih dahulu. Wassa. Okay, tahan pada huruf sin kerana ada tanda sabdu. Wassa. Wassa. Okay, kemudian bacakan panjang 2 harakat kerana ada tambahan alif kecil. Kita tahan dan panjangkan sebanyak 2 harakat. Wassa. Wassa. Biqu. Okay, pastikan ku ini kita bacakan panjang 2 harakat dan dibacakan secara tebal. Okay, bacakan secara tebal kerana ada huruf qaf, huruf yang tebal. Tebal yang macam mana? Tebal yang kita tolak dekat pangkal lidah. Ku seolah-olah dia huruf Q. Q, U. Was-sabiqu. Nas. Tahan pada huruf sin adanya tanda sabdu. Kemudian dibacakan juga panjang sebanyak 2 harakat. Saya gabung je. Was-sabiquna sa. Panjang 2 harakat. Biqun. Kun kat hujung. Ataupun kita panggil mad arid li sukun. Kita boleh bacakan panjang. 2, 4 ataupun 6 harakat apabila dia berhenti dekat hujung. Saya bacakan sekali lagi ayat 10. Was-sabiqunas sabiqun. Okay, seterusnya ayat 11. Okay, kita tengok dekat huruf waw. Kalau Al-Quran yang berwarna, huruf waw ni dia akan warnakan warna kelabu. Kenapa? Kerana dia ada tanda, kita tengok kat atas ni dia ada tanda sukun yang bulat. Okay, tanda sukun yang bulat ini maksudnya huruf itu tidak berfungsi. Huruf tidak berfungsi. Maksudnya kita tak bacakanlah huruf tu. Okay, sepatutnya kalau jumpa gabung dengan waw kita baca panjang 2 harakat. Okay, tapi dekat atas huruf waw itu adanya tanda sukun bulat ini. Maksudnya huruf tidak berfungsi, kita tidak bacakan panjang. Bacakan pendek sahaja.
Ula. Ula. Jadi kat sini dibaca pendek. Ula. Okay, kemudian kita jumpa la. Ada tanda ombak, kemudian ada hamzah. Okay, kat sini kita bacakan panjang 4 ataupun 5 harakat. Ulaika. La ni bacakan panjang. Okay, kemudian kal. Dia bertemu dengan lam bertanda sukun, kemaskan bunyinya. Ulaikal kal muqar. Tengok kat sini, qa ni bacakan tebal bertemu dengan huruf ra yang ada tanda sabdu. Kita tahan pada huruf ra, makhraj huruf ra. Muqarra. Muqarra. Dia saya sambung bun. Bun dekat hujung. Apabila tanda bacaan panjang mad asli ini bergabung dengan waw tapi dia dekat hujung kalimah, kita boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Bacakan sekali lagi. Ulaikal muqarrabun. Okay, seterusnya kita tengok di ayat 12. Fi ada gabungan dengan huruf ya, kita bacakan panjang 2 harakat. Fi jannah. Okay, kat sini dia ada pecah kepada 2, iaitu yang pertama kita bacakan dengung, dengungnya sebanyak 2 harakat. Dan juga kita bacakan panjang sebanyak 2 harakat. Jan 2 harakat, kemudian kita na 2 harakat juga. Jadi dia bunyi fi jannatin. Sekali lagi kita jumpa dengan huruf nun bertanda sabdu. Jadi ini adalah merupakan tanda bacaan dengung. Jadi kita bacakan dengung 2 harakat. Tuliskan di 2. Jannatin tin. Pastikan bunyi dengung. Tin na'im. Aim. Okay, bacaan aim di hujung juga boleh panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Jadi kita boleh unmute-kan suara, kita bacakan beramai-ramai ayat 10 hingga ayat 12. Okay. Kita mulakan dahulu ayat 10, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, mula. Wasabiquna sabiqun. Bagus. Terusnya ayat 11, 1, 2, mula. Ulaikal muqarrabun. Okay. Terusnya ayat 12, 1, 2, mula. Fi jannatin na'im. Okay, sedikit lagi kita nak kemaskan pada ayat 12. Okay, dengung lebih sedikit. Pada kalimat janna dengan tinna. Sekali lagi kita ulang ayat 12, 1, 2, mula. Fi jannatin na'im. Okey, alhamdulillah. Terusnya saya nak minta volunteer siapa yang nak bacakan ayat ke-10. Kak Min nak baca, okey boleh? Boleh 3 ayat sekali semua. Nak baca semua? Boleh tak? Baca pendek-pendek, boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiquna wasabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey, ada siapa lagi yang nak bacakan ketiga-tiga ayat ni yang volunteer? Bacakan, ada? Nak try Ustazah Kak Ruhaida? Boleh Kak Rohaida bacakan ayat 10, 11 dan 12. Wasabiquna sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Alhamdulillah, bagus bacaan Kak Rohaida. Alhamdulillah. Okey, ada siapa lagi nak bacakan ketiga-tiga ni? Saya buka lagi satu. Volunteer. Ada nak bacakan? Kita tak ada.
Okey. Kalau tak ada, saya akan sambunglah ayat yang berikutnya, ayat 13. Okey, insyaAllah kita pergi ayat 13, 14 dan 15. Okay, saya akan bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah. Okay, saya akan pergi kepada penerangan. Kita bermula dengan ayat 13. Sullatum. Sa ini kena hati-hati, kena jelirkan lidah. Kita tuliskan JL, jelir lidah. Su. Kemudian dijumpa dengan huruf lam, ada tanda sabdu. Hati-hati pada tanda sabdu. Kita tahan pada makhrajnya. Sulla. Dan yang ketiga kita jumpa tanwin 99 berjumpa dengan huruf mim. Kita bacakan dengung. Dengung yang macam mana? Dengung rapatkan bibir. Kerana dia berjumpa dengan huruf mim. Dengung rapatkan bibir sebanyak 2 harakat. Sullatum. Rapatkan terus bibir. Okay. Sullatum minal. Kemaskan makhraj huruf lam. Minal awwalin. Tahan pada huruf waw, kita muncungkan mulut. Awwalin. Okay, dan lin di hujung, kita boleh bacakan panjang 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Okay, seterusnya saya bergerak kepada ayat 14. Tengok ayat 14. Waqa. Qa ini bacakan tebal. Saya bacakan Q-O. Waqa. Okay, jangan baca qa, bacakan qa. Waqa li. Li ada gabungan dengan huruf ya, kita baca panjang 2 harakat. Waqalilum. Lum. Dengung 2 harakat. Apakah tandanya? Tanwin 99. Berjumpa dengan huruf mim, kita bacakan dengung. 2 harakat, dengung yang macam mana? Dengung yang rapatkan bibir. Wa qalilum minal Okay, saya nak fokuskan pada bacaan kat sini. Okay, kalau kita tengok hamzah, kedudukan hamzah berada di tengah kalimah lam alif itu. Okay, jadi dekat sini dia seolah-olah kalau saya pecahkan, dia macam hamzah, kemudian dijumpa alif. Dia ada lam dahulu, lam mati, kemudian dia Okay, jadi kat sini dia akan menghasilkan bunyi. Saya bulatkan Minal ini kita bacakan panjang 2 harakat. Bacakan panjang 2 harakat kerana dia ada tambahan alif. Minal akhirin. Khi ini kemaskan, saya nak sentuh sedikit mengenai makhraj huruf kha. Okay, makhrajnya ialah di hujung kerongkong. Okay, huruf kha. Kat sini K-H-O. Makhraj huruf kha adalah di hujung kerongkong, seolah-olah dia macam nak buang kahak sikit. Khi. Macam nak buang kahak. Kalau kita pegang dekat hujung kerongkong, dia ada getaran sedikit lah. Minal akhirin. Rin dekat hujung, kita boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Seterusnya saya bergerak pada ayat 15. Ini tekan di tengah kerongkong. Tengah kerongkong. Okey. Kemudian la kita bacakan panjang 2 harakat. La 2 harakat. Sururim. Adanya tanda bacaan dengung sebanyak 2 harakat. Dengung yang macam mana? Kena rapatkan juga bibir lah. Sebab dia berjumpa dengan huruf mim, huruf bibir. Ala sururim mau. Ada bacaan lin dekat sini. Mau. Jadi muncungkan mulut dekat hujung. Mau
Bu kita bacakan panjang 2 harakat. Okay, tapi kena bacakan secara tebal kerana dia berjumpa dengan huruf dot. Bu. Naikkan tepi lidah ke geraham atas. Mau, bu, nah. Dekat hujung ni kita berhenti dengan bunyi H. Bunyi H. Bunyi H. Ala sururim maudunah. Okey, boleh unmutekan suara. Kita bacakan bersama-sama ayat 13, 14 dan juga 15. Okay, kita mulakan ayat 13 terlebih dahulu. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, mula. Sullatun minal awwalin. Ayat 14, 1, 2, mula. Wa qalilum minal akhirin. Bagus, seterusnya ayat 15, 1, 2, mula. ala sururin mawdunah. Alhamdulillah, terbaik. Okey, seterusnya saya minta volunteer siapa nak bacakan? Saya nak baca. Okey, boleh? Bacakan ayat 13. Sullatun minal Sullatun minal awwalin. Alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey, cuma nak kemaskan sedikit sahaja. Okey, pada kalimah huruf ta ini. Saya highlightkan sedikit. Huruf ta apabila dia selain daripada tanda sukun, dia tiada sifat berangin. Okay, jadi kita tolak sahaja dekat belakang gigi atas. Sulatum. Kemaskan. Sekali lagi bacakan ayat 13. minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Sambung. Okey, bagus. Lagi. Ala sururim mawdunah. Alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey, seterusnya ada lagi tak volunteer nak bacakan ketiga-tiga ayat ni sebab ayatnya pendek-pendek kan? Ada lagi nak bacakan? Nak try Ustazah? Boleh? Sullatum minal awwalin. Terus? Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah. Alhamdulillah. Okey, cantik bacaannya. Okey, seterusnya saya akan sambung ayat berikutnya. Kita pergi ayat 16, 17 dan 18. Dia dah start panjang-panjang sikit. Saya bacakan dahulu 3 ayat ini. Okay, boleh mutekan suara ke? Boleh mutekan dahulu suara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Oops, tertukar. Okey. Saya akan pergi penerangan ayat 16 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk ayat 16 mutta. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa mim kat depan ni dia ada tanda sabdu tapi kita tak baca pun dengung. Okay. Untuk mim ini kita bacakan dengung sekiranya kita sambungkan bacaan ayat 15 dengan ayat 16. Okay. Contohlah tadi saya kena padamkan dahulu. Sekejap. Okay. Kalau ayat 15 tadi maudunat disambung dengan mim bertanda sabdu tu baru dibacakan dengung. Maudhunatim mut. Okay, tapi kalau kita mulakan pada ayat 16 kita tak bacakan dengung lah huruf mim tu. Kita kena tahan pada huruf ta sahaja. Mutta. Mutta. Okay. Untuk huruf ta bertanda
tanda sabdu, dia tiada sifat berangin. Jangan bunyi mutta, mutta. Dia tak ada, dia jangan keluar angin. Kita tolakkan sahaja di belakang gigi. Mutta, mutta. Kalau kita letak tangan kat depan mulut, dia tak ada angin keluar lah. Mutta. Okey. Huruf ta ni dia sifat berangin sekiranya dia bertanda sukun. Kalau dia bertanda sukun atau tanda mati baru dia berangin. Okay, saya sambung semula. Muttaqi'i. Bacakan panjang 2 harakat. Na 'alaiha. Ha ini ha lembut, ha biasa kita lepaskan sahaja dari pangkal kerongkong. Ini adalah ha bulat. Pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong. Dan kita panjangkan sebanyak 2 harakat kerana dia ada gabungan dengan alif. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Qa kita bacakan panjang juga 2 harakat. Lin di hujung kita boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Seterusnya ayat ke-17. Ya tu kita bacakan panjang 2 harakat dan dibacakan tebal. Ya tufu alaihim. Pastikan yang ni bunyi alai. Bacaan lin. Bunyinya alai. Him. Okey, untuk bacaan him kemaskan. Okey, walaupun kita dah tahu hak baris bawah kita punya hi kan. Him. Tapi kadang-kadang ada yang dia tak kemaskan, maksudnya kita tak betul-betul rendahkan bibir, dia akan menghasilkan bunyi alaihim. Dia berbeza bunyi him dan juga bunyi him. Pastikan kita kemaskan, dia akan bunyi H-I-M lah. Kita bunyi, saya tulis kat sini, H-I-M. Okay, sebab kalau kita tak betul-betul kemas ataupun rendahkan bibir kita, dia akan berbunyi him antara I dengan E. Elakkan bunyi tu, jadi kena kemaskan, rendahkan bibir. Senyumlah. Alaihim, him. Okay, saya sambung. Will the ini kita bacakan panjang 2 harakat. Nung, ada tanda bacaan dengung, tanwin 99, dengung rapatkan bibir. Pastikan dengung sebanyak 2 harakat. Will the nung mukhal. Kha ini, saya ulang semula, makhraj huruf kha, hujung kerongkong, dia seolah-olah nak buang kahak. Kha. Mukhalladun. Dun dekat hujung boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, seterusnya kita pergi di ayat 18. Bi'ak. Saya tukar color. Warna hijau. Bi'ak. Okay, dekat sini huruf kaf bertanda sukun, dia ada sifat hamas. Ini nama bahasa Arabnya ataupun kita panggil berangin. Okey, untuk sifat berangin huruf kaf, beranginnya seolah-olah berdesis. Maksudnya dia keluar angin yang sedikit sahaja. Ak. Dia bukan ak. Jangan keluar menyembur tapi dia keluar berdesis, maksudnya sedikit sahaja angin yang keluar. Okay, tips dia macam mana nak baca, kena senyum. Bi'ak, ak. Jadi kalau kita senyum, angin tu keluar sikit saja. Okay, saya sambung semula. Bi'ak, wa ini kita bacakan panjang 2 harakat. Bi'ak, wa biu. Okey, dan kita jumpa lagi tanda bacaan dengung, tanwin selari berjumpa dengan huruf waw. Kita bacakan dengung 2 harakat dan bersedia muncungkan mulut sebab berjumpa dengan huruf waw. Dia akan bunyi biwa. Biwa. Bi'ak wa biwa. Aba. Ba yang kita bacakan panjang 2 harakat. Wa aba ri. Ri juga bacakan panjang 2 harakat. Qa pendek. Jadi kat sini kena hati-hati apabila kita nak bacakan kalimah itu. Okay, pastikan wa baca pendek,
qa ni baca pendek. Jadi kalau saya sambung baca dia biak wa bi wa abariqawa. Qawa. Nampak tak? Dia baca pendek sahaja qa ni. Masukkan terus kepada bunyi wa. Wa abariqawa. Ka. Okay, kat sini bunyi ka. Dia sangkut pada pangkal kerongkong. Wa ka sim. Okay, ada sekali lagi jumpa tanda bacaan dengung. Tanwin tak selari jumpa dengan huruf mim. Dengung rapatkan bibir. Wa ka sim mim. Ada sekali lagi tanda bacaan dengung. Juga kena dengung 2 harakat. Rapatkan juga bibir. Wa ka sim mim ma'in. Ain kat hujung kita bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Sekali lagi saya bacakan ayat 18. Bi'ak wa bi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Okey, boleh unmute-kan suara. InsyaAllah kita akan membacakan beramai-ramai ayat 16, 17 dan juga ayat 18. Okey, dah bersedia? Kita mulakan dahulu bacaan pada ayat 16. 1, 2, mula. متكئين عليها متقابلين Bagus. Terusnya ayat 17. 1, 2, mula. يطوف عليهم ولدان مخلدون 18. 1, 2, mula. بأكواب وأباريق وكأس من معين Okey, alhamdulillah cantik bacaannya. Okey, seterusnya ada tak volunteer nak bacakan ayat 16? Yang ni saya buat satu-satu ayat sebab ayatnya panjang sikit. Okay, siapa nak baca? Azmaria baca Ustazah. Kak Azmaria nak baca boleh? Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Okey, alhamdulillah cantik bacaannya. Okey, seterusnya siapa nak bacakan ayat 17? Boleh bacakan? Baca. Okey. Tak ada nak baca. Tak ada nak baca, saya baca. Boleh baca. Yaqufu alaihim wildanun mukhalladun. Okey, cantik bacaannya. Okey, seterusnya ada lagi tak nak bacakan ayat 18? Boleh bacakan? Bacalah. Okey. Bi'ak wa abari wa kasim. Tak ada maksud. Tak dengar. Bacakan sekali lagi. Sebab dia tak jelas suaranya. Suara tak dengar. Okay, mungkin boleh dekatkan sikit dekat phone ke? Okay, bacakan sekali lagi ayat 18. Bi'ak wa abari wa kasim min ma'in. Tak dengar. Okey, mungkin tak dengar tapi saya dapat tangkap sikit. Okey, bagus bacaannya. Okey. Okey, insyaAllah kita ada masa sikit lagi. Kita akan sambung lagi 3 ayat. Lain telefon. Terus kita akan sambung ayat berikutnya. Ayat 19, 20 dan 21. Okey, boleh mute-kan semula suara. Saya akan bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Kita pergi ayat 19. La, bacakan 2 harakat panjang. Yusadda, da. Ini bacakan dal yang pelat tu. Huruf D yang pelat. Yusadda, da. Yusadda'u. Ini kita bacakan panjang 2 harakat. Na, anha, anha.
Okay, adanya huruf nun bertanda sukun. Jadi kita bacakan nyata. Okay, nyata ni macam mana? Kemaskan bacaannya. Jangan bunyikan lantunan. Seolah-olah berhenti seketika. Anha. Anha. Ha ini kita bacakan panjang. 2 harakat. Wala juga dibaca panjang 2 harakat. Yunzifun. Okey, saya nak highlightkan bunyi dengung kat sini. Nun tidak bertanda berjumpa huruf zai. Kita bacakan dengung 2 harakat. Okay, seperti biasalah kalau dengung mesti 2 harakat. Okay, tetapi pastikan dengung itu bunyinya nipis. Okay, macam mana kita nak pastikan bunyi itu nipis? Ataupun kenapa dia dibaca nipis? Saya tulis dengung yang nipis. Okay, kerana dia bergantung kepada huruf yang kita nak sebut selepasnya tu. Iaitu kita berjumpa dengan huruf zai. Huruf zai ni merupakan huruf nipis. Okay, jadi kita relaxkan sahaja lidah. Okay, ketika saya andaikan ni gigi belakang, bawah gigi belakang bawah, belakang gigi bawah, belis cakap. Okay, dan dia tolakkan lidah tu dekat belakang gigi bawah, relaxkan sahaja lidah. Maksudnya dia straight sahaja dan dia tidak terangkat dekat belakang lah, dia relax. Okay, jadi kalau dia relax baru dia akan menghasilkan bunyi dengung yang nipis. Wala yunzi. Yunzi. Okay. Dia berbeza kalau kita angkat lidah dia akan bunyi tebal yunzi. Kita tak nak bunyi yunzi, kita nak bunyi yunzi. Pastikan lidah kita tu relax sahaja. Okay. Okay, saya sambung semula. Ayat 20, yunzifun, tak boleh lagi. Yun dia dengung, kemudian fun kita bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Okay, seterusnya ayat 20, wafa, fa ini bacakan 2 harakat. Kihatim, dengung 2 harakat, rapatkan bibir. Wafa kihatim mimma, dengung 2 harakat juga dan dibacakan panjang 2 harakat. Mimma yatakhayyarun. Tahan pada huruf ya. Yatakhayyarun. Bacakan 2, 4 ataupun 6 harakat. Dan seterusnya ayat terakhir untuk hari ini. Walah. Ha bertanda sukun. Kita ada sifat berangin. Sifat berangin, maksudnya dikeluarkan angin sedikit lah. Walah, walah. Ini saya sambung. Mi, walah, mi tayrim. Tay, pastikan bunyinya tebal kerana huruf ta. Tay. Kalau saya eja bunyinya seolah-olah T-H-O-I. Walah, mi tayrim. Dengung sekali lagi, rapatkan bibir. Dengung 2 harakat, rapatkan bibir. Tayrim mimma, juga dengung 2 harakat dan panjangkan bunyi ma. Mimma yashtahun. Shin ni hati-hati, adanya sifat berangin yang menyembur. Yashtahun. Hun di hujung boleh bacakan 2, 4 ataupun 6 harakat. InsyaAllah bacaan surah Al-Waqi'ah ni dia senang sikit. Okey, boleh unmutekan suara kita bacakan bersama-sama untuk surah yang terakhir ni. Okey, bersedia? Kita bacakan dahulu ayat 19 bersama-sama. 1, 2, mula. La ayat 20, 1, 2, mula. Wafakihatim yatakhayyarun. Terusnya ayat 21, 1, 2, mula. Walah. Walah khairim mimma yashtahun. Bacaannya. Okey, jadi saya buka sekali lagi untuk last round ni. Siapa nak bacakan ayat 19? Boleh bacakan, volunteer. Terak Ustazah, Kak Ruhaidah. Okey, Haida.
لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey, seterusnya ayat 20. Dia Kak boleh nak Fiza. bacakan? Kak Mim. Tak dengar. Tak dengar. Okey, Kak Mia tak baca. Okey, siapa nak bacakan lagi ayat 20? Boleh bacakan? Mungkin ada gangguan sikit. Kak Fiza. Boleh Kak Fiza? Wafakihatim mimma yatakhayyarun. Alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey, seterusnya ayat yang terakhir, ayat 21. Siapa nak bacakan? Azmaria baca. Boleh Kak Azmaria. Walah mitairim mimma yashtahun. Alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey. Ustazah, Baik. saya ada soalan. Kalau ayat 19 tu in future kalau kita nampak yang nun tu macam tu tak ada tanda, memang kita kena dengungkan nipis ya Ustazah. Dia adalah macam mana? Huruf hadapan. Kita kena tengok huruf depan tu, Kak Azmaria. Kalau Kita kat sini tengok. sebab dia jumpa dengan huruf Zai, sebab tu kita bacakan nipis. Huruf Zai. Okey. Zai yang menentukan dengung tu nipis ke tebal. Kalau jumpa huruf tebal, kita dengung tebal lah pula. Macam tu. Okey. Okey. Terima kasih Ustazah. Okay, sama-sama. Alhamdulillah. Okay, jadi insyaAllah setakat ini kelas malam ini Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Okay, jadi insyaAllah kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين إلا الذين آمنوا بالحق وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالصبر. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.